Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Banyak gula banyaklah semut, simpan garam dalam tempayan, malu berkayuh perahu hanyut, malu bertanya sesat jalan. Apa khabar kepada wahai sahabat keluarga besar Tanyalah Ustaz? Saya doakan agar kita semua yang ada urusan hari ini dipermudahkan. Yang ada hajat di kalangan kita, moga-moga Allah tunaikan. Yang ada masalah di kalangan kita, moga-moga adalah jalan penyelesaian. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, salam hujung minggu. Selamat beristirahat saya ucapkan kepada keluarga besar Tanyalah Ustaz. Moga-moga hujung minggu ini kita gunakan sebaik mungkin untuk kita eratkan lagi hubungan antara kita dengan adik-beradik kita dan sahabat-sahabat kita yang lain, insya-Allah. Baiklah, pada pagi ini kita nak bincangkan mengenai tafsir dan taranum, iaitu surah Al-Ahqaf, Ahqaf ayat 13 hingga 16 bersama dengan panel kita ataupun guru kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Luqman Ibrahim. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Apa khabar? Alhamdulillah, makin sihat Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz nampak saya makin sadar ke makin sihat Ustaz? Makin sadar. Tu nak dengar tu. Saya Ustaz siap makan sadar kan. Alhamdulillah. Baiklah, kepada anda sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, yang ingin ajukan soalan boleh sahaja buat panggilan ke 03 7726 1603 atau boleh terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3, dan pastikan soalan yang ingin diajukan tentang tajuk kita pada pagi ini, iaitu surah Al-Ahqaf ayat 13 hingga ayat 16, insya-Allah. Baik, jadi saya fikir tanpa buang masa teruslah kita hulurkan kepada guru kita untuk pencerahan perbincangan kita pada pagi ini. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Dari Hakim, yang sama-sama kita pada pagi ini, tuan-tuan, puan-puan, sidang muslimin muslimat rahmat Allah sekalian. Alhamdulillah dapat kita bertemu lagi pada pagi ini untuk meneruskan perbincangan kita yang semalam. Hari ini ayat yang ke-13 sehingga 16. Dan saya akan baca dulu dua ayat pada awal ini, ayat ke-13 dan 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khawfun 'alaihim ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون.
Sadaqallahul azim. Dengan maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul dengan pengakuan iman dan tauhid. Maka tidak ada kebimbangan suatu apapun yang tidak baik terhadap mereka dan mereka pula tidak akan berduka cita. Mereka lah ahli syurga. Tetap kekallah mereka di dalamnya sebagai balasan bagi amal-amal saleh yang telah mereka kerjakan. Tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian, sebelum kita masuk kepada perbincangan awalannya, pada pagi ini, Ustaz nak sentuh dulu sedikit tentang bacaan qiraat sebagaimana kita buat semalam. Dan sebagai asasnya tuan-tuan, iaitu bacaan yang kita baca setiap hari. Boleh kata seluruh orang Islam di Malaysia ataupun seluruh dunia lah, hatta di Mekah Madinah sekalipun, kecuali sebahagian kecil daripada bahagian dunia ini yang membaca selain daripada ini. Yang kita baca sekarang ini adalah namanya Hafs daripada Asim. Hafsun daripada Asim. Itu jadi bacaan seluruh dunia. Nama mudahnya mazhab. Mazhab bacaan Quran. Kalau orang tanya ada tak mazhab bacaan Quran? Ya ada. Namanya Hafs daripada Asim. Dan ini dipegang oleh hampir seluruh umat Islam di dunia. Kecuali sedikit, misalnya tuan-tuan di Maghribi dia membaca dengan Warash daripada Nafi'. Libya Qalun daripada Nafi'. Afrika kawasan tengah itu lebih masyhur bacaan Ad-Duri daripada Abu Amru. Begitulah. Tapi boleh kata majoritinya adalah Hafs daripada Asim. Jadi Ustaz nak baca sikitlah bacaan yang lain itu. Boleh Ustaz? Sikit. Walau macam mana pun dia juga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bacaan adalah mutawatir, boleh baca dalam semayang pun. Boleh dengan syarat lah. Kena bagi tahu makmum dulu. Kau tak makmum tapi pinga. Terpinga-pinga nanti dia kata, ini wahyu baru turun ke macam mana? Musim-musim Covid ni ada pula benda baru kan. Tak baik tuan-tuan. Yang ini boleh tetapi dengan syaratnya yang tertentu. Baik. Silakan Ustaz. Ayat ke-13 tuan-tuan, cuba perhatikan. Sebelum Ustaz baca ni, kita tengok dulu ayat tersebut. Kalau tuan-tuan ada mushaf, lagi baik. Kalau ada telefon pun tak apa, boleh perhatikan ayat ke-13 surah Al-Ahqaf. Tempat yang kita nak beri tumpuan ialah fala khaufun alaihim walahum. Dua tempat ya. Fala khaufun alaihim walahum. Dua tempat itu. Alaihim dibaca dengan alaihimu. Alaihimu. Dua harakat. Walahum dibaca walahumu. Dua harakat juga. Tak berubah makna ke tu? Tak berubah makna. Itu hanya cara bacaan dia panggil silah mimil jama'. Dibaca oleh 5 riwayat lah. Yang pertama sekali Qalun, yang kedua Bazid dan Qumbul, yang ketiga Abu Ja'far Ibnul Jammas Ibn Nordan. Ni 5 orang ni membaca dengan cara bacaan yang Ustaz sebut tadi. Baik, Ustaz cuba dengar dulu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Tuan-tuan perhati, alaihimu wala humu. Itu bahagian Ustaz, bahagian Kim pula. Saya buat Ustaz? Ya, kena buat. Saya kalau buat, memang tuan-tuan akan rekod. Baik, Kim ambil fala khawfun. Tak ambil daripada awal, sila. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Alhamdulillah. Lepas tak? Alhamdulillah. Baik, lepas. Lurus cemerlang. Baik, alhamdulillah tuan-tuan, itu namanya bacaan Qalun daripada Nafi'.
Okey. ataupun Ibnu Katsir ataupun Abu Ja'far, itu semuanya adalah membaca demikian pada ayat nombor 13. Jadi tuan-tuan boleh sama-sama belajar perkara tambahan untuk Al-Quran pada pagi ini. Mudah-mudahan kita dapat, yalah mestilah kita kena menekuni lagi, meneruskan lagi pembelajaran itu, memang tak dinafikan lah. Maknanya kalau dengar lepas ni macam bacaan seperti itu, tak pelik lah Ustaz. Tak terkejut lah. Tak terkejut lah. Baik. Baik, tuan-tuan, Ustaz nak buka perbincangan kita pada pagi ini dengan nyambung sedikit yang semalam. Ada satu persoalan yang Ustaz sedikit tertinggal. Okey. Iaitu persoalan bila disebutkan tentang kaum musyrikin menolak Quran, menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seumpamanya. Adakah mereka ini, kaum musyrikin ini, kenal Allah? Adakah mereka kenal Allah sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan adakah mereka beriman? Jadi ada beberapa persoalan. Okey. Soalan pertama, adakah mereka kenal Allah? Maka kita jawab bahawa mereka, nama Allah tu mereka kenal. Oh, nama kenal. Ya, nama kenal. Buktinya apa? Ada nama Abdullah. Betul. dan seterusnya lah. Jadi bapa Nabi SAW namanya Abdullah tu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah seterusnya. Di atas nama Allah mereka kenal. Adakah mereka percaya? Kalau beriman tu nama musyrikin macam mana beriman pula kan? Tapi adakah mereka percaya Allah? Jawapannya mereka percaya. Percaya juga. Percaya juga. Ana buktinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tuan-tuan, ini beberapa ayat Al-Quran. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Sekiranya kamu tanya kepada orang musyrikin, khususnya Mekah itu, siapa jadi langit bumi? Dia jawab Allah. Jadi jawapannya Allah. Maknanya mereka kenal dan mereka percaya Allah. Kalau percaya, berimanlah dia. Jawapannya tidak beriman. Kenapa? Ayat lain Allah terangkan, walaupun demon ni percaya ambo. Duduk Kelantan dah. Walaupun puak ni percaya kepada Allah, tetapi mereka juga percaya kepada Tuhan-Tuhan lain. Syirik. Menyekutukan Allah. Ya, menyekutukan Allah. Dan iman orang menyekutu ni tertolak. Allah. Walaupun mereka percaya Allah, yakin Allah itu yang buat semua sekali ini, tetapi mereka yakin benda lain. Ada Tuhan pasir, ada Tuhan telaga, ada Tuhan langit, ada Tuhan bumi, Tuhan Kaabah. Tu tak boleh gitu. Dia mesti Allah satu. Ilahun wahid. Jadi Al-Quran sebut, tuan, a'udzubillahi minasyaitanir, ada dua ayat. Waja'ala lillahi andada. Menjadikan Allah itu ada kawannya, ada Tuhan yang sembahan yang lain. Waja'alu lillahi andada. Mereka menjadikan Tuhan yang lain selain daripada Allah. Ini imannya tertolak. Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Jadi banyak lagi yang kita nak bincangkan, tetapi sebelum itu saya nak mengajak kita semua untuk lihat sebentar status terkini COVID-19 di Malaysia. Kalau kita perhatikan, kes baharu dicatatkan seramai 1,810 orang, kes sembuh baharu dicatatkan seramai 937 orang, alhamdulillah, dan kematian baharu dicatatkan seramai 6 orang, dan jumlah kes aktif dicatatkan seramai 12,734 orang. Subhanallah. Oleh itu, kepada keluarga besar Tanah Ustaz, janganlah kita keluar ke mana-mana jikalau tiada urusan penting, kerana kita masih lagi belum menang. #kita jaga kita. Baiklah Ustaz. Jadi Ustaz pun telah memberikan pencerahan tentang tajuk kita pada pagi ini. Jadi kita nak mulakan, kita nak pilih satu soalan di pagi ini dari Facebook, okey, oleh sahabat kita bernama Nurul Huda Tajuddin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Pada ayat 13, okey, cantik ayat pertama ni, ada menyatakan tentang keteguhan iman kita kepada Allah. Apakah yang akan dimiliki oleh mereka yang taat pada Allah pada hari kiamat kelak, sedangkan ada di antara mereka yang berduka cita dan ngeri pada waktu itu? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih kepada Nurul Huda Tajuddin atas soalan. Silakan Ustaz. Ya. Terima kasih kepada Nurul Huda, soalan yang baik sebagai pembuka perbincangan kita pada pagi ini, ayat ke-13. Dan ini adalah soalan beliau adalah berkaitan tentang beriman dengan sebenar-benarnya. Yang di akhirat Allah akan mengirim iman yang solid ini. Ya.
tidak ada mensyirikkan Allah, dan Allah sebut dalam Quran perkara ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Yang pada hari tersebut di akhirat kelak tidak ada manfaat malun, harta, wala banun, dan juga anak pinak, tak boleh tolong, illa man atallaha biqalbin salim, melainkan mereka yang datang kepada Allah dalam hati yang sah, dalam keadaan hati yang sejahtera. Ulama bincanglah, mufassirin menyebutkan apakah maksudnya hati sejahtera ini. Iaitu bariun minasyirik, tidak ada syirik pada Allah, nifaq, dan tidak ada perkara-perkara yang merosakkan iman itu sendiri. Jadi makna dia bebas daripada perkara ini, maka salim. Allah. Biqalbin salim. Jadi menjawab kepada soalan Nurul Huda tadi, maknanya orang seperti inilah yang akan menghadap Allah dalam keadaan Allah akan sebut ulaika ashabul jannah. Mereka itulah penduduk ataupun penghuni syurga. Dan tuan-tuan, Ustaz nak kaitkan termasuk dalam soalan yang pertama tadi, iaitu bila kita sebut innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahawa kami beriman, qalu rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, bila mereka sebut rabbuna Allah, rabbuna Allah ini mereka tahu dah, dengan menerima Allah itu Tuhan kami dan Muhammad itu Rasul kami, secara automatik mereka telah menanggung satu bebanan yang sangat besar. Sebab itulah Abu Jahal, Abu Lahab dan dia punya kawan-kawannya yang lain, apakah mereka ini tidak tahu kebenaran Muhammad? Bila sebut qalu rabbuna Allah, mereka tak tahu kah? Jawapannya kan dia tahu. Kenapa dah dia tahu dia tak nak beriman? Kerana dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu, menerima yang itu, menerima satu tanggungjawab. Ini dia tak nak. Orang Arab ni faham. Tanggungjawab. Ada tanggungjawab. Kita kata contoh mudah, kena sembahyang, kena puasa, zakat. Tapi ketaatan kepada Allah dan Rasul itu tak nak. Jadi bukan mereka tak tahu bahawa benarnya Muhammad, benarnya Quran, bukan. Mereka tahu itu. Cumanya oleh kerana datangnya bersama Rabbuna Allah itu satu package yang lain, yang ni tak tahan. Yang ni mana buat dah. Kalau sekadar terima aja, saya rasa dia boleh terima. Faham. Sebab wala in sa'altahum tadi, kalau kamu tanya siapakah yang mencipta langit bumi, Allah. Jawab Allah. Allah. Jadi dengan maksudnya bahawa kita juga sama tuan-tuan, bila kita menerima Rabbuna Allah dan Muhammad itu Rasulullah, maka tidak lagilah bahawa kita kena menerima satu package. Package inilah yang kita sebut, kalau mudah, dalam bahasa mudahnya, semayang, puasa, zakat, haji. Dia tak ada, saya Islam tapi ikut suka hati saya lah. Tak boleh gitu. Orang kata buat separuh tinggal separuh. Dia ikut tak suka boleh. hati dia. Separuh-separuh itu tak boleh. Tak boleh. Jadi contoh mudah tuan-tuan, tidak ada atas muka dunia ini orang bekerja di pejabat. Suka hati saya nak datang muka berapa pun. Oh, banyak cantik. Kerja di satu kantor pejabat lah apa semua tu kan, tiba-tiba saya undang-undang saya. Oh. Cakap depan bos tak? Bos. Bos kata kau ni. Hebat dah. Bos pun takut dah ni. Jadi tuan-tuan, maksudnya tidak ada di bahagian dunia ini yang akan setuju dengan kaedah itu. Faham. Awak terima satu perkara tapi awak ikut undang-undang sendiri. Tak boleh. Main bola gitu juga. Betul. Mesti ada, kalau main bola mesti ikut undang-undang bola. 11 lawan 11. Betul. Satu baju merah, satu baju kuning. Contoh. Ada tak dia pakai baju merah semua sekali? Ya, betul. Bola je pun. Tak boleh. Itu undang-undang. Itu keadaannya. Baik Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Jadi kita nak bincang lebih lanjut tentang ayat 13 hingga 16, tetapi kita nak berehat sekejap Ustaz, boleh kepada keluarga besar Tanah Ustaz, kita nak berehat seketika. InsyaAllah kita kembali bergabung selepas ini. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam.
Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Kepada anda yang mungkin baru bersama dengan kami pagi ini, kita membincangkan tentang surah Al-Ahqaf bermula ayat 13 hingga ayat 16 bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Luqman Ibrahim. Jadi kepada anda yang ada kemusykilan nak ajukan soalan, boleh buat panggilan ke 037726 1603 atau ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3, dan pastikan soalan yang ingin diajukan tentang surah Al-Ahqaf bermula ayat 13 hingga ayat 16 insya-Allah. Baiklah, kita nak terus menaikkan soalan seterusnya. Soalan dari sahabat kita di Facebook, Sahziatul Siddiq bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Ayat 13, bagaimana untuk istiqamah dalam menyampaikan sesuatu ilmu berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, namun tatkala ada yang tidak menerima dan ada yang berkata buruk kepada seseorang yang menyampaikan ilmu, sedangkan seseorang itu menyampaikan untuk pedoman diri sendiri, untuk memperbaiki diri sendiri semata-mata. Mohon pencerahan Ustaz yang dihormati. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Sahziatul Siddiq atas soalan. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Sahziatul Siddiq yang bertanya soalan yang baik, tuan-tuan muslimin rahmati Allah sekalian. Bila disebut dalam ayat nombor 13 ini, innallazina qalu rabbunallah, mereka beriman kepada Allah, menerima Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan semua package tadi, kemudian dia thumma istaqam. Kamu kekallah begitu. Dan orang istiqamah inilah yang akan mendapat balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Balasan atas mungkin fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan. Bahkan di akhirat kelak, ulaika ashabul jannati khalidina fiha. Allah memberi dia syurga. Yang syurga ni kejap lagi kita bincang. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian. Sebenarnya apa itu istiqamah? Kena faham dulu. Ya. Istiqamah ni ulama beri pelbagai makna. Kalau makna mudahnya makna tetap, makna berterusan, makna tegak, teguh, begitu. Jadi makna istiqamah ini sehingga dalam kalam ulama Rabbani menyebutkan al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqamah ini lebih baik daripada 1000 karamah. Dia ada makna dia sebalik itu. Tuan-tuan, apa maknanya satu istiqamah lebih daripada 1000 karamah? Apa dia karamah? Karamah ni benda yang luar biasa, yang pelik-pelik pada pandangan mata kasar manusia. Diberi kepada orang-orang yang mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, kalau tuan-tuan buka dalam kitab-kitab menceritakan tentang Hilyatul Aulia, kehebatan perhiasan orang-orang wali-wali Allah dan seumpamanya, tuan-tuan akan jumpa banyak kisah. Ada orang boleh sembahyang di atas air. Subhanallah, hebat. Hebat ni. Agak-agak kalau ada sekarang boleh jalan atas air, apa jadi? Habis orang kejar dia dah. Nak minta apa tak tahulah, tapi itu kelebihan yang Allah beri, karamah. Dan ada sebahagian boleh terbang. Subhanallah. Ini boleh berjalan, tadi boleh sembahyang atas air apa semua, tadi boleh terbang, ada. Baik. Kelebihan-kelebihan ini dipanggil karamah. Tetapi karamah ini hanya diberi kepada orang tertentu, individu tertentu, masa tertentu, kepada orang tertentu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma istiqamah ini adalah satu perkara yang sangat-sangat disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan adwa muha wa in qalla. Dalam hadis sahih Muslim, amalan paling baik apa dia? Sikit tak apa, berterusan. Subhanallah. Kim, kalau kita lah contohnya malam ni, Ustaz kata jom kita buat tahajud. Mula pukul 2 sampai pukul 5 pagi. Subhanallah. Agak-agak Kim boleh tak? Saya sampai pukul 3. Tapi satu malam je. InsyaAllah lah kita bagi boleh. apa ni tu RM1,000 contoh dah. Oh lagi. Rasanya boleh tahan insyaAllah. Sekali setahun. Tapi satu orang buat 2 rakaat sahaja. Subhanallah. Tiap-tiap malam sebelum subuh sepanjang tahun. Allah Akbar. Mana lebih baik? Yang 2 rakaat. Jawapan 2 rakaat itu lebih baik. Yang ni buat saya buat sepanjang malam. Sepanjang malam pun setahun sekali je. Yang ini tidak besar. Baik dah tapi tidak besar. Yang besarnya ialah yang istiqamah. Jadi
dalam masalah beriman, keyakinan kepada Allah dan Rasul ini, mentaati Allah dan Rasul, dia nak istiqah. Bukan hari ni je taat, esok tak taat dah. Minggu depan kita ubah cara lain pula. Ada tidak begitu. Dia akan selama-lamanya sehingga dia mati. Ini istiqamah. Jadi dalam hal ini tuan-tuan, Ustaz nak sebut, ya, dalam isu yang berlaku di luar sana, kita bacalah surat khabar, kita bacalah telefon kita, semualah internet tu segala macam lah. Tuan-tuan, kena diingat bahawa setiap manusia ni Allah pasti uji. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia akan mengira dia beriman dengan aku beriman dah. Wa hum la yuftanun, tanpa diuji. Tak kiralah raja, sultan, orang besar, orang politik, orang biasa, ustaz, siapa lagi? Semua sekali akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala mengikut keadaan ni. Cuma secara umum manusia biasa diuji tiga ta dia panggil. 3 ta. Kita nak tulis boleh. 3 ta. Ujian 3 ta ini boleh kata kepada semua manusia Allah uji. Yang pertama takhta. Oh, itu betul. Takhta ni pangkatnya. Ujian betul tu. Ya, takhta dah. Pangkat apa ni, satu kedudukan. Ini takhta. Betul. Yang kedua wanita. Oh, lagi berebut. Yang ni wanita. Lagi berebut. Ya. Ini yang kedua diuji pada manusia. Dan yang ketiga harta. Di 3 ta ni tuan-tuan akan diuji. Ya. Ujian 3 ta akan berlaku kepada setiap manusia. Jadi berkadarlah dia tengok keadaan kemampuan dia apa semua. Ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan, macam mana cara nak kita menghadapi 3 ta ini? Baik Zat, kita nak dengar tu bagaimana cara nak menghadapi. Tapi sebelum tu kita nak raikan dulu pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hakim dan juga Dr. Muhammad Luqman Ibrahim. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Doktor dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya gini Doktor Dai. Doktor dah sebut tadi mengenai ayat Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berbangsa Arab dan boleh memahami bahasa Arab, bahasa ibunda mereka. Tapi ada segelintir, malahan ada yang paling rapat dengan Nabi Muhammad pun tidak mahu menerima kenyataan ini. Bukan dia tak tahu, dia tahu, kata doktor tadi, dia faham, tapi dia tidak dapat menerima. Ada yang paling rapat ialah bapa saudara dia sendiri pun tak nak menerima apa yang dikatakan oleh ayat suci Al-Quran. Bukan mereka tak faham. Soalan saya, apakah faktor sebenar? Adakah faktor kerana keegoan ataupun adat nenek moyang mereka ini tidak boleh mengubah apa yang dikatakan sebagai kepercayaan mereka ini, dan mereka ini juga merasakan mereka lebih hebat daripada Nabi Muhammad SAW, atau bagaimana, ataupun untuk menghalang apa yang dikatakan ujian-ujian ini yang datang, buat kata 3 ta tadi itu, buat kata doktor tadi itu, bagaimana cara untuk mengubah, ataupun kita sendiri pun kadang-kadang ada kat masanya tak betul juga doktor. Bukannya semua tak faham sama faham, kita, tapi tak mau dengar. Jadi payah sikit doktor. Jadi apakah sebenar faktor ini, faktor yang membolehkan mereka ini menolak Al-Quran walaupun mereka faham? Apakah kerana ego, kepercayaan, ataupun tak dapat melawan apa yang dikatakan ujian 3 ta tadi itu? Itu soalan saya. Terima kasih banyak doktor dan Dai. Senyum nampak gigi. Ada rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Omar dari Pekan Pahang. Saya suka dengan yang hujung tu, Ustaz. Baik Ustaz, betul Ustaz. Ini apakah faktor dia Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih Haji Omar, tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian. Berkenaan, kalau kita tanya tentang faktor kenapa tak nak ikut, termasuklah orang dulu, pak saudara Nabi sendiri, Abu Bakar, Abu Talib, dan yang lain-lain. Tuan-tuan, kalau dilihat kepada faktor sifat manusia ini, Ustaz dah sebutkan semalam tentang ada sifat manusia yang degil dan seumpamanya. Dan manusia ini memang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat ini. Tuan, mudahkah kita untuk menurut satu kebenaran sedang kita pada peringkat yang hebat? Contoh mudah ginilah. Kita sebagai orang dewasa, kemudian budak tegur kita. Ya, betul. Itu saja. Mudahkah? Alah, kamu budak je pun. Betul-betul. Ya, macamlah pandai sangat. Macam-macam kita nak kata tak? Walhal dia kata itu betul.
Setuju, Ustaz. Pakcik jangan merokok. Contoh. Jadi kalau begitu, budak ni ada rasa geram tak? Geram ada. Kenapa? Kerana dia budak. Jadi dalam keadaan demikian, Muhammad membawa benda baru. Faham. Benda baru ni baru sebab dia tinggalkan benda yang sebenar, dia jadikan nampak baru tu. Akhirnya bila datangnya dalam keadaan mereka ada kuasa, ada kehebatan apa semua, akhirnya mereka tak boleh tunduk. Inilah ujian kepada mereka. Sebab itulah Ustaz sebut semalam, orang yang awal dapat menerima Islam ini boleh dikatakan semua miskin dan semua lemah. Awal. Faham. Lepas tu barulah berjangkit-jangkit tu lepas tu. Tapi awalnya orang lemah dan miskin. Nah, ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'i. Semua tu ikut kamu Muhammad yang orang apa? Aradhiluna, orang hina-hina. Macam mana kami nak ikut? Ini. Badiyar ra'i. Jatuh standard lah. Ya, jatuh standard. Kalaulah dia cakap apa pun orang tak dengar pun orang Muhammad. Jadi sebab orang miskin. Baik tuan-tuan, ini sunnatullah. Boleh kata semua para rasul menghadapi perkara yang sama. Baik, Ustaz nak jawab tentang 3 ta tadi. Cara menghadapi. Cara menghadapi 3 ta. Kita tunggu tadi. Tuan-tuan, ayat Quran menyebut dengan jelas ya, tsumastaqamu. Istiqamah. Istiqamah atas jalan apa? Jalan Allah dan Rasul. Berada jalan itu selamat 3 ini. Dan benda ini tetap diuji kepada Nabi pun. Allah. Bukan kita je. Nabi diuji dulu. Malah lebih dahsyat. Semasa Rasulullah Islam sedang berkembang di Mekah tu, makin kuat. Utbah, salah seorang pemimpin musyrikin Mekah, datang berjumpa Nabi. Dah bincang ni buat macam mana? Muhammad ni nak bunuh ke, nak apa semua ni kan. Dah bincang. Dapat satu keputusan, kita offer dulu pada dia. Apa dia offer? Offer yang pertama, Muhammad, kamu ni nak apa sebenarnya? Nak kahwin ke? Nak kahwin aku bagi wanita ramai, tak apa. Allah Akbar. Wanita kami akan cari wanita paling cantik semua sekali. Bagi pada kamu kahwin. Nah, 1. Nombor 2, kalau kamu nak harta, kami beri harta. Kami akan gayakan kamu. Nah, segala apa ni, harta emas yang banyak mana kami akan beri kepada kamu. Ini offer kepada Nabi. Kalau kita fikir-fikir tuan-tuan, bagus juga kan. Betul. Lepas tu kita teruskanlah. Jadi tak ada masalah. Tak. Itu offer yang kedua. Yang ketiga. Yang ini lebih menarik tuan-tuan. Kalau kamu nak jadi raja, Malik, malaknaka alaina. Subhanallah. Kami akan lantik kamu jadi ketua kami. Syarat kamu kena tinggal. Kalau kita Ustaz, okey, sekejap aku fikir. Dah gitu kan. Jadi ketua ni, raja kota Mekah ni, okey, no problem. Cumanya kamu kena tinggalkan, jangan berdakwah. Maka Rasulullah pun dengar. Bila dah habis offer ni, Rasulullah pun kata kepada Utbah. Allah Akbar. Ini ada dalam surah An-Nabawiyah oleh Ibnu Hisham, ada dalam Bidayah dan Nihayah oleh Ibnu Katsir, dan tafsir pun ada dalam beberapa tafsir menyebutkan kisah ini. Maka Rasulullah diam. Rasulullah bertanya, habis dah? Allah. Habis dah? Baik, aku nak baca. Ayat Quran turun pada masa itu, surah Fussilat, tuan-tuan. Ustaz baca ayat ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. Ayat 1 hingga 4. Tuan-tuan, jawapan ini Rasulullah tak cakap banyak. Baca ayat itu Utbah faham dah. Dia pun pakai tu hakak punggung terus. Tentang Hamim, tanzilum minar rahmanir rahim. Quran itu memang benar turun daripada Allah yang Rahman yang Rahim. Kitab Fussilat ayat itu satu kitab yang mana Allah mentafsilkan, menghuraikan dengan begitu sekali Al-Quran itu. Kitabun Fussilat ayatu Quranan Arabiyya, dalam bahasa Arab, Quranan Arabiyya liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang nak mengetahuinya.
kemudian basyiran wa nadhira. Kerja aku ni sebagai apa dia? Basyir, memberi berita gembira dan amaran kepada kamu bahawa akan depan sana ada syurga, ada neraka. Jadi ini istiqamah. Kau nak tawarkan apa pun tak apa, tapi aku tak akan ikut. Aku tetap dengan pendirian aku, meneruskan kerja yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Logik kita tuan-tuan, kita terimalah dulu. Betul. Logiknya dah dapat kedudukan, nak jadi raja, harta, wanita, nak apa lagi tuan-tuan? Makna Nabi lagi diuji. Ya. Terima dulu patutnya. Ni logik kita. Terima dulu, kemudian lepas tu kita sikit-sikit lah. Pandai-pandailah kita sikit-sikit. Tak, itu bukan jalan yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam ayat yang semalam, in attabi'u illa ma yuha ilai. Kerja aku ni ikut sandaran wahyu. Wahyu kata apa, itu aku buat. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, yang kita sedap duduklah, maknanya setiap orang, ustaz sama, kim sama, semua kru sama, pasti diuji dalam tiga ta tadi. Jadi berhati-hati tuan-tuan. Cara satu saja, apa dia? Istiqamah dalam agama. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Jadi maknanya hari ini kita semua diuji dengan takhtanya, dengan waritanya, dengan hartanya, tetapi cara nak menghadapi ialah dengan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Ya, silakan tuan. Abdullah Osman daripada Semban. Ya, Ini Ustaz, Al-Quran diturunkan bukan setakat menceritakan sesuatu peristiwa atau untuk baca saja, tetapi mesti diambil iktibar serta mentaatinya. Orang musyrikin dahulu, orang kafir di zaman itu tolak ajaran Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Soalan saya, adakah kita yang telah lama membaca Al-Quran dan bersolat ini sudah cukup Islamik, sedang kita melakukan ingkaran berbuat maksiat seperti melakukan riba, tidak amanah dan sebagainya, dan malah kita menolak ajaran Al-Quran itu sendiri, kita ubahkan Al-Quran. Jadi di mana kedudukan kita yang sebenarnya? Kita salahkan orang terdahulu, tetapi kita sendiri bagaimana? Penilaian ini adalah penilaian Allah, bukan penilaian kita. Minta pencerahan. Terima kasih Ustaz. Ya. Baik, terima kasih. Menarik soalan yang diajukan oleh sahabat kita Tuan Abdullah dari Seremban. Tetapi kita nak mendengar penjelasan dari Ustaz selepas berehat nanti. Kita nak berehat seketika. InsyaAllah kepada keluarga besar dan Ustaz, kita kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Buat anda yang menonton menerusi Facebook, kalau boleh tekanlah butang like. Barangkali mungkin boleh tulis balik apa yang telah Ustaz kongsikan sebentar tadi dan tekan butang share. Kita nak ramai lagi dapat manfaat hasil perkongsian ilmu pada pagi ini insya-Allah. Baiklah, kita nak teruskan tentang soalan yang diajukan sebentar tadi oleh sahabat kita Tuan Abdullah dari Seremban berkenaan yang hari ini ada di kalangan kita yang baca Quran tetapi masih lagi buat apa yang Allah larang, Ustaz, macam riba tadi kan. Jadi adakah kita ini dah cukup keislamannya? Dah cukup islamik ke Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih kepada Tuan Haji Abdullah tadi yang bertanya. Soalan sangat baik, alhamdulillah. Dan tuan-tuan, sebenarnya kita kena faham bahawa Al-Quran itu dia ada 3 tuntutan yang besar. Kalau dapat sempurnakan tiga ni, sempurnalah. Allah. Nombor 1 ialah baca. Dan baca tu bagus dah. Baca tu bagus dah. Cuma ada lagi dia punya tuntutan yang
yang lain. Kalau dia anggap bahawa baca itu keseluruhannya, itu belum kenalah. Belum tepat. Sebabnya ada tuntutan selepas itu memahami, mentadabbur. Memahami, mengkaji, mentadabbur di situ. Itu yang kedua. Dan yang ketiga tuan-tuan, iaitu beramal. Sebab itulah tuan-tuan, ayat Al-Quran kalau di atas masjid contohnya, dia ada yang paling kurang kita boleh buat 2 perkara. Paling kurang atas masjid. Iaitu kalau ada kuliah apa semua, ustaz tu akan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang beriman itu bila sebut nama Allah bergetar hatinya. Baik, boleh baca satu, baca dengan betul dengan tajwid dan seumpamanya. Nombor 2 ialah memahami. Memahami apa makna ayat tersebut. Jadi orang baca dengan baik, dengan sedap, itu tuntutannya betul. Tapi kedua tu kena pergilah, jangan duduk situ je. Berhenti di pada sedap sahaja. Itu tidak mencukupi tuan-tuan. Tak dapat pahala Ustaz. Dapat pahala, cuma kita kata mesti dia tak bolehlah kata bahawa baca aja tak faham. Tak boleh juga. Dia kena baca, nombor 1. Yang kedua, dia kena meningkat kepada memahami. Memahami ini dibincang, dibahas, ditafsir, ditadabbur dan seumpamanya. Nombor 3, beramal. Jadi ayat tersebut boleh tak kita beramal sekaligus itu? Maka jawapannya boleh. Innamal mu'minun tadi boleh dibaca, boleh difahami, ditadabbur, kemudian boleh diamalkan. Contoh ayat zakat. Aqimus salah wa atuz zakah. Sembahyanglah kamu dan tunaikan zakat. Ayat zakat ni kalau dibaca boleh. Kemudian difahami, dibincang boleh atas masjid lah. Kemudian nak beramal boleh tak zakat atas masjid? Biasanya tak berlakulah. Kalau kita wajib zakat nak bayar atas masjid tak ada masalah. Cumanya biasanya kena keluar masjid dulu barulah boleh bayar zakat ke jabat agama dan seumpamanya. Cuma nak bagi tahu ada ayat yang tiga sekali boleh beramal dengannya. Dan ada ayat yang boleh baca dan boleh faham dulu. Kemudian yang ketiga tu barulah pada peringkat beramal. Dengan maksud bahawa tuan-tuan, tiga perkara ini adalah serangkai. Jadi kalau orang tu sudah baca dengan baik, lagu dengan sedap, masya-Allah, satu kelebihan, alhamdulillah. Tapi dia kena meningkat. Meningkat kepada memahami. Kalau duduk situ sahaja, ini kita risaulah. Risau macam mana tuan-tuan? Sebab Al-Quran ni hanya dapat manfaatnya sudut baca sahaja, tapi tidak pergi kepada memahami yang sesungguhnya baca ada kelebihan, memahami ada kelebihan dan beramal sangat-sangat besar kelebihan. Orang kata jangan tinggalkan salah satu Ustaz kan? Pastikan ada tiga ini, iaitu yang pertama baca, yang kedua tadabbur dan yang ketiga beramal. Jadi insya-Allah moga-moga kita tergolong dalam golongan yang buat 3 perkara ini. Baiklah, kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Doktor, Ustaz dan Dai Hakim Haji Tukinon, Haji Muhammad Saleh daripada Sekudah Johor. Saya lama tak dapat panggilan daripada Haji Tukinon. Ini pun saya nasib baiklah terpanggil. Saya memang tak lama call tapi rezeki tak ada. Baik, silakan tuan. Soalannya Ustaz, soalannya gini. Saya tadi baru dengar cerita Ustaz, 3 tahta, wanita dan harta. Itu yang paling kita ingat tu. Minta pandangan Ustaz lah. Kenapa hati Nabi ni, walaupun diuji dengan 3 tahta, dia tetap, kalau orang kata matilah aku, tak nak berubah. Ada tak petua ke ataupun memang daripada asal hati dia bersih, tak minta pandangan atau pendapat Ustaz? Sebab kita pun kalau diuji, contoh Ustaz, kalau kita diuji harta, bagi harta je kita dah lembik Ustaz. Jadi ini Nabi tetap dengan apa pendirian dia, makna dia kalau dia mati pun tak apalah, aku tak nak 3 dia. Itu saja Ustaz pagi ini. Hashtag biar tahu jangan keliru. Nampak senyum, nampak gigi, itu pun lagi. Itu saja. Tak cukup tu. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Tukinon dari Sukadai Johor. Betul, saya sangat setuju ya. Macam mana kita nak pastikan ya hati kita bersih supaya istiqomah Ustaz? Silakan.
Baik, tuan-tuan, terima kasih pada Haji Tokinon dan sidang jamaah semua, tuan-tuan, keluarga besar Tanyalah Ustaz. Bila disebut tentang istiqamah, bagaimana nak istiqamah, dan ini Ustaz telah ceritakan tadi tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji. Dan ujian 3 ta ini, harta, wanita dan tahta, tiga-tiga ini akan kena pada setiap orang. Betul. Jadi tak yang ngata kau orang lah. Tengok tu, tak ada. Nah, sebab setiap orang akan diuji. Dan orang selamat adalah yang ikut jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Istiqamah tadi. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Istiqamah di atas jalan agama. Maknanya segala apa yang Allah suruh dia buat, ikut cara Nabi tadi. Yang Allah suruh tinggal, dia tinggal. Seperti mana yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, kaedah untuk istiqamah ini ulama menggariskan beberapa benda lah. Dan Ustaz nak berikan satu doa, tuan-tuan boleh kod doa ini dan beramal, kita beramal sama-sama ya. Yang pertama sekali tuan-tuan, untuk kita memahami istiqamah ini macam mana cara nak buatnya, nombor satu kena letak motivasi dan keyakinan bahawa istiqamah ini satu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa nak istiqamah? Nabi buat begitu. Betul. Tak. Dan kalau sebut semayang sahaja, Rasulullah semayang tiap-tiap malam. Kalau kita dapat semayang 2 rakaat tu pun rasa, orang lain semua ke belakang. Na'udzubillah lah. Cuma kalau 2 rakaat tu rasa hebat dah tu. Rasulullah semayang tuan-tuan, paling kurang 3 jam. Allah Akbar. Paling kurang. Nah, antara 3 hingga 6 jam. Itu semayang Nabi SAW. Tiap-tiap malam. Subhanallah. Sebab itulah hadis Sahih Bukhari, hatta tawarramat qadamah, sehingga bengkok kaki Nabi. Macam tak bengkok tu, berdiri begitu tuan, cak berdiri macam kita pemirsa sekolah tu kan. Tu rasa bengkak buat apa ni kita punya betih kita. Jadi Rasulullah berdiri tu tuan sampai bengkak kaki tu, kenapa? Kerana lama. Istiqamah. Bukankah kamu Rasul, kata Aisyah, kamu dah ghufira laka ma taqaddama min dhanbi, kamu diampunkan dosa sebelum selepas, apa susah sangat nak gitulah ibaratnya bahasanya. Rasulullah jawab, afala akuna abdan syakura. Subhanallah. Wah Aisyah, kenapa aku nak bersyukur, tak boleh ke? Aku nak jadi hamba bersyukur, dah jadi Rasulullah beri kelebihan itu ini, aku nak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan tiba tuan-tuan, perbuatan ini Nabi punya. Jadi bila kita, kenapa nak istiqamah sangat ni? Sebab Rasulullah ikut Nabi. Ya. Dia diberi harta tak nak. Ditawar wanita tak nak. Apa lagi? Takhta tak nak. Padahal takhta Ustaz sangat penting. Bagi pandangan peribadi Ustaz, tapi salah sebenarnya. Ambillah takhta tu dulu kan. Tak nak. Aku akan ikut petunjuk daripada wahyu. Kita sama. Maksudnya, kalau itu semua ditawarkan kepada kita, ada peluang untuk yang tersebut, maka tuan-tuan, wahyu kata macam mana? Itu in attabi'u illa ma yuha ilai. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, pertama sekali kita ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian buatlah perkara ini tuan-tuan daripada sedikit kepada banyak. Sikit tapi berterusan. Contoh, tuan-tuan, kalaulah kita dapat berzikir pagi. Sebenarnya zikir disebut dalam hadis, dalam banyak riwayat menyebutkan pagi dan petang. Wasabbih, dalam ayat pun wasabbih bil ashiyyi wal ibkar. Pagi petang. Jadi kalau dapat lepas subuh tu tuan-tuan, contohnya kita berzikir kepada Allah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Katakanlah dapat 10 kali dulu, contoh. Maka lepas asar 10 kali. Esok tambahlah sikit. Sikit demi sedikit ini, bermula sedikit ini, dua muha wa inqalla. Sikit, walaupun sikit tetapi berterusan. Itu nombor 2. Yang ketiga tuan-tuan, ini adalah sunnah juga para ulama ni ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau cek para ulama, tuan sila baca kisah-kisah para ulama macam mana mereka istiqamah. Dahsyat tuan-tuan. Hebat. Kita ambil contoh mudah. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu baca Quran 30 juzuk satu malam. Satu malam. Kita 1 tahun. 1 tahun lah. Saya. Jadi tuan-tuan, itu Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Dan ramai sahabat diberitakan demikian. Baca kitab Al-Azkar, Imam Nawawi menceritakan bagaimana mereka ini membaca Al-Quran. Syafi'i dalam keadaan sibuknya mengajar, menulis apa semua, khatam Quran 1 kali satu hari. Subhanallah.
Bulan Ramadan tambah jadi 2 kali satu hari khatam. Maknanya 60 juzuk satu hari. Kita dah baca 1 juzuk pun dah bukan main lagi dah. Ini istiqamah para ulama. Jadi tuan-tuan, dengan sebab itu ini adalah sunnah orang terdahulu, bahkan lebih besarnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ustaz nak bagi doa ini, mari kita sama-sama amalkan tuan-tuan. Sila ambil. Ini antara doa untuk Allah Subhanahu wa taala kekalkan kita dalam istiqamah. Berdoanya, Allahumma ati nafsi taqwaha anta waliyuha wa maulaha wa zakkiha anta man zakkaha. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berilah diri aku ni jadi ada sifat taqwa. Anta waliyuha, kamulah tuan kepada hati ini, maula tu tuan juga, maulaha, wa zakkiha, bersihkanlah hati ini, wa anta khairu man zakkaha, dan kamulah sebaik-baik yang menyucikan hati aku. Maknanya bila hati bersih, maka insya-Allah tuan-tuan, jalan untuk istiqamah ini sangat-sangat besar. Jadi ulang tuan-tuan, Allahumma ati nafsi taqwaha, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ada satu doa yang lain, Syekh Asy-Sya'rawi menyebutkan satu doa, kita kena berdoa selalu kepada Allah, ya Allah. Sebab tuan-tuan, orang buat maksiat, kenapa buat maksiat? Kerana sedap maksiat tu. Seronok. Sebutlah apa maksiat, mesti seronok. Kalau orang suka ambil rasuah, maka seronok rasuah tu dapat hasilnya apa semua. Kalau maksiat mata, dia rasa seronok benda itu. Jadi dia suruh doa bahawa, ya Allah, jangan kamu jadikanlah maksiat yang aku buat itu rasa tak seronok, rasa tak nak. Ya, bila kita doa begitu tuan-tuan, ya Allah, jangan kamu jadikan maksiat sebagai keseronokan kepada aku. Nanti insya-Allah saya akan kongsikan doa dalam bahasa Arabnya nanti dalam FB insya-Allah. Cuma nak beritahu tuan-tuan, itu antara doa yang disuruh, dan kita mudah-mudahan berdoa ini Allah Subhanahu Wa Taala cabut keseronokan kepada maksiat. Baik, jadi cara untuk kita istiqamah ialah kita berazam untuk ikut Nabi. Yang kedua, kita buat sikit Ustaz tapi istiqamah. Dan yang ketiga, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah kurniakan istiqamah dalam kehidupan kita insya-Allah. Baiklah, kita dah bincangkan mengenai ayat yang ke-13. Kita nak masuk pula ayat 14 seperti yang diajukan oleh sahabat kita di Facebook. Zaliha Haji Muhammad Noor bertanya, Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan kru-kru yang bertugas. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Waalaikumsalam. Soalan saya, dari ayat 14, jika mereka tahu hidup di dunia ini sekejap sahaja, tentu nikmat itu akan berkurang. Tapi mengapakah pada zaman kini yang rata-rata orang sudah mengetahui hal ini, tapi masih jua terleka dengan keindahan dunia yang sementara ini? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i, Kampung Setanggi, Johor Bahru. Terima kasih kepada Zaliha atas soalan yang menarik. Tapi seperti biasalah Ustaz, kita nak jawab persoalan ini selepas berehat nanti. Kita berehat seketika, insya-Allah kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Saya nak ucapkan terima kasih bagi mereka yang tulis balik apa yang telah Ustaz kongsikan, yang tekan butang share. Saya doakan agar mereka yang tulis balik, yang tekan butang share pada pagi ini, Allah permudahkan urusan, Allah kurniakan rezeki yang melimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Okey, baiklah. Jadi kita sambung tentang soalan yang diajukan oleh sahabat kita tadi, Puan Zaliha, tentang
Rata-rata kita dah tahu dah kan, yang riba itu haram dan macam-macam lagi lah larangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi masih lagi buat, masih lagi terleka lalai. Bagaimana Ustaz? Baik, terima kasih kepada Puan Zaliha yang bertanya tentang ialah kehidupan kita ni sekejap. Semua orang tahu sekejap. Yeah. Sekejap apa saat umur 50, 60 lama dah. Tidak tuan-tuan, berbanding dengan akhirat sangat-sangat sekejap. Nah, tuan-tuan perhatikan ini, walaupun asatizah kita selalu dah nyebut perkara ini, macam mana bandingan hidup dunia dan akhirat. Nah, dalam ayat Quran surah Al-Hajj ayat 47, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari kehidupan di akhirat sama dengan 1000 tahun hidup di dunia. Tak kira mana ada orang atas muka dunia umur 1000 tahun. Betul. Nabi Nuh itu digambar dalam Al-Quran ialah alfun illa khamsina ama. 1000 tolak 50 maknanya 950 tahun. Subhanallah. Kalau Nabi Nuh sampai umur 1000 pun baru satu hari. Allahumma. Enggak kita ni umur berapa kan? Kata kalau umur 60, agak-agak berapa jam? Allah Akbar. 1000 tahun satu hari. 24 jam. 1000 tahun 24 jam. Maknanya kalau 60 tahun Apa jauh minit cuba tu? tuan-tuan tekan handphone tuan-tuan tu berapa nak bagi tu kan. Ustaz congak mudah je. Ni sebab orang zaman dulu dia congak-congak aje. Baik, 1000 ni sama dengan 24 jam satu hari. Akhirat. 500 tahun sama dengan 12 jam. 250 tahun sama dengan 6 jam. 125 tahun sama dengan 3 jam. Kalau ada tok nenek kita baru ni ada meninggal kata orang paling panjang umur ni kan. 100 tahun lebih. 125 tahun 3 jam baru tuan-tuan. 125 3 jam baru. Akhirat. 60 tahun sama dengan 90 minit. Allah Akbar. Sejam lebih tak? Allahumma. Jadi tuan-tuan agak-agak fikir situlah. Berbaloikah untuk membuat kejahatan dalam 90 minit ini? Kalau untuk umur pendek lagilah kurang dia punya minit tu kan. Tapi berbaloikah untuk buat rasuah, buat riba, buat dosa tipu orang, bunuh dan seumpama, akhirnya mati untuk dinerakakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak baloi tuan-tuan. Sebab api neraka itu dalam hadis sebut 60 kali ganda lagi daripada api dunia. Satu baru ambil. Satu baru ambil. 60 kali lagi. Allah Akbar. Itu pun Ustaz. Allahumma. Dah tiup dah Ustaz. Jadi kalau itu kita kata itu melemahkan kita. Baik tuan-tuan, ini semangat pun nak bagi. Ulaika jazaohum, ulaika ashabul jannah. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha. Inilah balasan Allah beri syurga. Baik tuan-tuan, kita nak tanya. Yang duk sebut syurga luar mana? Kita boleh jawab tak? Allah Akbar. Sangat-sangat luas. Luas mana? Asal luas lah senang. Tak luas lah semudah ada. Baik tuan-tuan. Muslim-muslimat rahmat Allah sekalian. Allah sebut dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Uiddat lil muttaqin. Allah. Bersegeralah kamu kepada pengampunan Allah wa jannah, dan syurga Allah beri banyak mana, seluas mana? Arduhas samawati wal ard. Tuan-tuan lepas habis tanya Ustaz, tunggu habis dululah. Lepas habis ni tuan-tuan pergi keluar rumah tu, tuan-tuan tengok ke langit sana. Ya Allah, luahnya langit, itulah syurga. Allah kata seluas ya. Dalam hadis kata 10 kali, tak apalah itu luas sangat. Tapi mana tengok begitu luas, itulah syurga. Dia jawab pula, kalau luas sangat nak hidup macam mana? Ustaz pula dah tak kira lah yang kecil, itu. Kecil salah luas. Kalau kau nak mana satu ni. Semua tak kena. Baik tuan-tuan, dengan sebab itu keluasan syurga. Pintunya sahaja. Bayal misra'ain dalam hadis Bukhari menyebutkan. Rasulullah menggambarkan pintu di antara Makkah dan Busra, ataupun di antara Makkah dan Hajar. Pintu saja? Pintu. Baik.
Makkah dan Busra ni tuan-tuan, ini mukjizat Nabi SAW. Dulu tak boleh nak cek. Sekarang ada Google Map-nya apa semua kan? Boleh cek. Rasulullah kata, daun pintu syurga ini Mekah dan Busra. Bila diukur, jaraknya 1272 berdasarkan riwayat Google Map. 1272. 1000 kilometer lebih pintu. Rasulullah kata, ataupun di antara Mekah dengan Hajar. Mekah dan Hajar tu juga dia punya apa namanya? Macam mana Rasulullah ukur tu? Ini dia menunjukkan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini wahyu daripada Allah Subhanahu. Nak beritahu luahnya pintu syurga tuan-tuan. Baru pintu. Baru pintu. Yang orang dalam riwayat menyebutkan orang masuk syurga ni tengang ada depan pintu 40 tahun. Bang kali terkejut pintu. Allah besarnya pintu macam mana. Itulah dia yang Allah nak berikan. Semoga-moga Allah beri pada Ustaz. Amin. Hakim, semua kru-kru, tuan-tuan, puan-puan. Amin Ya Rabbal Alamin. Baik Ustaz, kita nak teruskan bacaan ayat yang ke-15 hingga 16. Boleh Ustaz? Ya, insya-Allah. Jom sama-sama kita dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. Sadaqallahul Azim. Dan dengan maksud kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya mengandungkannya dengan menanggung susah payah yang telah melahirkan dengan menanggung susah payah juga. Sedang tempoh mengandung itu beserta dengan tempoh bercerai susu ialah selama 30 bulan. Setelah ia besar sampai ke peringkat dewasa yang sempurna kekuatannya dan sampai ke peringkat umur 40 tahun, berdoalah ia kepada Allah berkata, wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmat-Mu yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada kedua ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal saleh yang Engkau redai, dan jadikanlah sifat-sifat kebaikan meresap masuk dalam jiwa zuriat keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang Islam. Mereka yang bersifat dengan sifat terpuji seperti itu ialah orang yang kami terima dari mereka amalnya yang baik yang mereka telah kerjakan, dan kami ampunkan kesalahan-kesalahan mereka dalam kumpulan, mereka dimasukkan dalam kumpulan ahli syurga sebagai memenuhi janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Jadi tuan-tuan muslim rahmati Allah sekalian, itu dua ayat kita yang terakhir, ayat 15 dan 16. Dan dalam ini perbincangan beberapa poin penting lah, yang besar. Ya.
Yang pertama ialah berkenaan dengan kedua ibu bapa. Subhanallah. Tuan-tuan, satu poin ataupun satu titik yang kita sama-sama kena jelas dan faham. Wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Allah mewasiatkan ataupun menyuruh, bahkan ulama kata fardu, berbuat baik kepada kedua ibu bapa ini fardu. Dan dalam ayat Quran ada beberapa kali, antara 4 hingga 5 kali menyebutkan tentang berbuat baik kepada ibu bapa. Wabil walidaini ihsana. Dalam surah An-Nisa ada, dalam surah Al-Ahqaf ada, dan beberapa surah yang lain menyebutkan mesti berbuat baik kedua ibu bapa. Tapi tuan-tuan, cuba perhatikan, tidak ada pula ayat yang menyuruh secara khusus. Ya, yang tuju macam inilah, tak ada. Menyuruh ibu bapa buat baik pada anak. Tak. Menyuruh anak wajib berbuat baik ibu bapa ada beberapa kali. Tapi menyuruh ibu bapa buat baik pada anak tak ada secara khusus. Yang ada secara umum itulah qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kamu daripada keluarga kamu daripada secara umum. Kenapa tuan-tuan? Jadi kita dapat melihat dengan jelas buktinya bahawa kata para ulama dalam hal ini, ibu bapa ini memang Allah sudah campak dalam jiwa mereka, ihsan kepada anak tu automatik ada. Kira ada anak kecil kan? Ada, alhamdulillah. Sanggup tak tengok nyamuk gigit anak? Oh, jangan. Oh, tak boleh. Sudah. Kita Tinggal benda lain kita tak. Oh, nyamuk dah. Semut. Oh, tak boleh. Yang duduk. Jadi makna kita akan jaga segala-gala kebaikan untuk anak. Anak belum lahir berlidah, 6 bulan belum lahir tu berlidah, dia punya pakaian, dia punya tempat tidur. Oh, Masya Allah. Seronok, kita cakap kita tunggu dulu yang lambat lagi tu. Tadi isteri saya. Punyalah bukan maksud sayangnya kepada anak. Ihsan kepada anak ini secara fitrah akan berlaku kepada manusia. Sebab itulah tuan-tuan, dalam hukum Islam, kalau berlaku pembunuhan, ayah bunuh anak. Ayah bunuh anak. Dalam Islam tidak dihukum bunuh balik. Orang bunuh orang Islam, kalau terbukti dia bunuh orang, maka dia kena bunuh semula. Itu hukumnya. Tetapi ayah mak bunuh anak ni terkecuali. Allah Akbar. Dia panggil an-nadiru la hukma lahu. Benda nadir, benda jarang. Kenapa? Sifat mak ayah mesti ihsan pada anak. Kalau bunuh mesti ada benda pelik ni. Tak pernah sahabat bunuh anak. Jadi ada hukum khas untuk ini. Ustaz tak nak bincang panjang lah. Cuma nak beritahunya, ini adalah kes khas. Tak sama dengan. Kenapa? Kerana sifat mak ayah itu memang kasih sayang kepada anak. Jadi, adapun anak kepada mak ayah, lain cerita. Lain cerita. Mak boleh jaga 10 anak, tetapi 10 anak belum tentu boleh jaga emak seorang. Itu kita biasa dengar. Yang hakikat berlaku. Tuan-tuan silalah kalau dapat buat lawatan. Ustaz selalu dengar program-program yang ialah ada dihantar dalam Facebook apa semua tentang orang yang berada di rumah orang tua-tua, membuat ucapan, membuat satu kata-kata. Oh, saya ni sebenarnya anak gini-gini ramai, semua berjaya alhamdulillah, tapi tak pernah tengok saya kat sini. Jadi itu yang sikit-sikit. Banyak lagi cerita tuan-tuan. Dan Ustaz selalu dengan perkara ini, dan kita rasa sangat-sangat menyentuh perasaan kita. Kita rasa sangat-sangat rendah diri. Ya Allah, kalaulah kita diuji perkara yang sama, adakah kita mampu? Jadi tuan-tuan, tak payah menuding jari pada ini orang ni, tak payah. Kita rujuk balik kepada ayat Quran ini. Marilah kita sama-sama merendah diri, tadarru' khudu'nya kepada ayat Quran ini, bahawa kita sama-sama berbuat ihsan, kebaikan kepada ibu bapa. Jadi mak ayah Ustaz sedang mendengar apa semua, semoga-moga Allah beri kebaikan. Amin. Mak ayah kita semua, dengan kebaikan ini mereka semua telah berbuat ihsan kepada kita yang akan membawa mereka ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ustaz, tadi Ustaz ada sebut tentang anak. Kita ada soalan yang kita boleh kaitkan dengan kenyataan Ustaz tadi tentang anak. Soalan dari Mak Etun bertanya di Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Dari surah Al-Ahqaf ayat ke-15. Soalan saya, bagaimanakah cara untuk mendidik anak-anak zaman sekarang untuk mendengar dan patuh akan arahan ibu dan bapa? Adakah dari awal mengandung untuk mendidik menjadi anak yang soleh dan solehah? Mohon pencerahan dari Ustaz. Biar tahu jangan keliru. BTJK baru saya tahu Ustaz.
biar tahu jangan keliru. Dari Mak Eton, pokok mangga Melaka. Oh, short form sekarang Mak Eton. Terima kasih Mak Eton atas soalan yang menarik. Silakan Ustaz. Baik, tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian. Sebenarnya bila sudut pendidikan anak, ialah ustaz pun anaknya sedang membesar. Saya pun sama Ustaz. Ya, sama. Okey, pun sama. Dan tuan-tuan dan ustaz kebanyakan mendengar ni ada anak-anak. Ya. Yang anak-anak ni pula sedang membesar dan yang membesar itu pun kalau dah besar pun dia belum berakhir hayatnya, maka begitulah proses hidupnya. Dia kena melalui satu yang dipanggil tarbiyatul aulad. Tarbiyatul aulad iaitu mendidik anak-anak. Bagaimana cara mendidik anak ini? Tuan-tuan, sebenarnya kita tidak boleh lari pada paksi nombor satu kita, bahawa kita kena rujuk kepada Al-Quran dan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nombor satu. Yang orang lain nak beri cadangan itu pandangan kemudian. Nah, pandangannya kemudian. Rujuk nombor satu kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan, kalau kita masukkan kepada anak kita ni daripada awal, daripada masa mengandung itu lagi, selalu membaca Al-Quran, selalu mendengar Al-Quran. Insya-Allah dalam jiwa anak-anak kita itu akan ada terselit dalam jiwanya itu. Kita tak tahu. Allah Subhanahu Wa Taala masukkan perasaan jiwa Al-Quran itu kepada dia. Jadi perkara ini tuan-tuan, Ustaz dapat rasa apabila berlaku kepada diri Ustaz sendiri, mak ayah selalu suka suruh Quran, baca Quran, ajarkan Al-Quran. Jadi apabila sampai tahap kita nak menghafaz Al-Quran, tak disuruh pun kita rasa no. Betul. Hakim pun selalu perkara sama dah. No. Jadi kalau kita membuat didikan tu daripada awal, masa dalam perut, kalau tak baca surah lain, tak ingatlah surah-surah lain, nak baca surah Luqman, nak baca surah Maryam, tak ingat. Lepas tu masa pun tak sempat. Baca Qul Huwallah je tuan-tuan. Nah, sepanjang-panjang duduk Qul Huwallah, insya-Allah. Nah, Ustaz ada baca satu kisah seorang dan kisah ini nampaknya terbukti. Ya, bila kita tengok dalam internet tu, budak-budak yang menghafal Quran umur kurang daripada 7 tahun. Subhanallah. Nah, dan ada satu program sebelum ini, nama program tu tak apalah, tapi seorang kanak-kanak umur 5 tahun sudah menghafal 15 juzuk. 5 tahun. Saya berjumpa sendiri budak ini. Dan kisah ini tuan-tuan, ada dalam kitab-kitab para ulama yang lepas, ada satu ulama ya, namanya Muhammad Zakaria. Ni orang India ya. Ulama ini dia masa usia 7 tahun itu dah menghafal 30 juz. Subhanallah. Ayahnya buat syarat. Dia kata, Zakaria, kalau kamu nak main, budak 7 tahun, kamu nak main, kamu kena khatam Quran dulu baru boleh main. Allah. Pagi tu syarat dia. Lepas subuh tu, dia baca Quran dulu beberapa jam. Dengan kelajuan dia lah apa semua mengulang habis sebab dia nak main ni. Budak kan. Yalah betul. Jadi ayah bersyarat kamu kena baca dulu tuan-tuan, khatam barulah pergi main. Allahumma subhanallah. Dan dia kata saya menghafal Quran pada usia 3 tahun lebih kurang itu, saya telah boleh membaca lebih kurang beberapa juzuk. Subhanallah. Maknanya kata hari ni kalau kita nak bagi anak kita main boleh, tapi kita adakan syarat macam kena baca Quran. Baiklah Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung tanya Ustaz di TV3 ya, tetapi kita akan sambung lagi siaran tambahan 30 minit seperti biasa di TV9. Jadi teruskan bersama kami di TV9. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami pada pagi ini, kita membincangkan tentang surah Al-Ahqaf bermula ayat 13 hingga ayat 16 bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Luqman Ibrahim. Jadi kepada anda yang ada soalan, yang ingin mengajukan soalan, boleh sahaja buat panggilan ke 0377261603 atau boleh terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 dan pastikan soalan berkaitan surah Al-Ahqaf ayat 13 hingga ayat 16. Baiklah, saya agak tertarik dengan kenyataan ataupun cerita yang telah diceritakan oleh Ustaz tadi tentang Syekh Zakaria yang menghafal Quran. Tadi Ustaz sebut umur 3 tahun tetapi dah boleh ingat dalam 3-4 juzuk Ustaz. Kita pun pelik juga macam mana dia boleh ingat sedangkan baru muda lagi kan 3 tahun. Macam mana Ustaz? Baik, terima kasih Kim. Sebenarnya masa baca kisah tersebut soalan yang sama. Macam mana dia budak lagi cakap pun tak betul lagi kan? Betul. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, kata dalam kisah riwayat hidup Syekh Zakaria ini bahawa dia ibunya itu hafizah Quran yang setiap hari kerjanya baca Quran, masak, baca Quran, basuhnya, mengingati Quran sentiasa begitu, yang kesannya masuk pada dia. Subhanallah. Jadi bila dia dah pandai bercakap sikit, dia boleh sambung. Mak dia baca, dia boleh sambung. Oh, kesan mak dia baca Ya, walaupun masih pelat apa semua tu, dia dah boleh itu kerana dia kata kesan mak dia baca dan Allah beri kesan dalam perutnya lah lagi. Jadi budak macam tu memang kita tak paksa untuk baca Quran pun, tapi dia boleh ikut, rupanya dia telah menghafaz kesan daripada itu. Subhanallah. Jadi poin mudahnya ialah sama-sama kena baca Quran, khususnya ibu-ibu mengandung. Ya, betul. Kalau tak boleh ingat, qul huwallah, bacalah. Yang penting baca. Baca Quran. InsyaAllah ada kebaikan. Yakinlah dengan kebaikan Al-Quran itu. Baik, jadi kepada ni ibu-ibu yang mengandung mungkin bukan mungkinlah kena baca Quran. Moga-moga anak kita keluar itu insya-Allah menjadi orang yang ingat Quran insya-Allah dan mudah untuk menghafal Quran. Baiklah, kita nak terus meraihkan soalan seterusnya dari sahabat kita di Facebook, Muhammad Izzuddin. Assalamualaikum Ustaz Dr. Luqman, Da'i Hakim, kru-kru TV3 dan TV9 yang bertugas. Waalaikumsalam. Soalan saya, pada pertengahan ayat 15, setelah dia besar sampai ke peringkat dewasa yang sempurna kekuatannya dan sampai ke peringkat umur 40 tahun, apakah signifikannya proses pembesaran manusia dari sejak lahir sehingga usia 40 tahun dan mengapa 40 tahun bukan 30 tahun, 50 tahun dan seterusnya? Mohon pencerahan Ustaz Pasir Mah Kelantan. Terima kasih Muhammad Izzuddin dari Pasir Mah Kelantan. Gomo Kelantan Gomo. Itu dia. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusallimu ala Rasulil Karim. Terima kasih pada Izzuddin daripada orang kampung Ustaz lah. Kampung Ustaz dah agak dah. Dia mau tahu bagai. Dia mau tahu bagai. Okey. Jadi tentang kenapa Allah pilih 40 ini. Sebenarnya ulama bincang panjang tentang 40 ini. Tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang dijaga oleh Allah sejak daripada kecil lagi. Nah, Rasulullah ni dia beritahu menjadi rasul sebelum lagi. Sebelum daripada kelahiran dia tu, Rasulullah ni sudah diberitahu bahawa dia rasul. Nah, baca ayat Quran, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi dalam Injil, Taurat sudah ada kisahnya bahawa akan lahir seorang rasul nama Muhammad. Makna bukan lahir dulu baru pilih, tak. Dia sudah dipilih sebelumlah lahir. Makna dalam penjagaan Allah. Bila dalam penjagaan Allah, bahkan dibelah dadanya, ada kata 2 kali, ada kata 3 kali, malaikat masukkan hikmah di dalam jiwa Nabi SAW, mengeluarkan benda-benda buruk. Dah dijaga oleh Allah. Kenapa pilih umur 40? Baru jadi rasul. Dalam ini hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Sehingga bila sampai umur 40. Baik tuan-tuan. Bolehkah Kim Allah buat jadi rasul umur 20? Boleh tak? Boleh. Sebab memang jalan jagaan Allah. Apa masalahnya? Baik tuan-tuan, dengan sebab itu ini bermaksud bahawa ada satu benda istimewa pada umur 40 yang Allah jadikan dari sudut kematangan. Umur 20 mungkin ada ilmu kan, betul? Tapi tidak ada pengalaman dan kematangan. Tak. Lepas tu kita kena ingat, walaupun ngaji ilmu agama tu bagus dah, alhamdulillah.
Umur 20-an dia ada tahap dia. Nah, ilmu ya mungkin. Ulama pun ramai ilmu yang banyak pada umur yang muda banyak. Tetapi faktor kematangan adalah faktor yang lain. Hatta Imam Syafi'i dia ada qaulun jadid, ada qaulun qadim. Nah, jadi bila pindah ke Mesir itu dia ada qaulul jadid. Ya. Dulu ada qaulul qadim. Kenapa? Ini berubah dengan faktor masa apa sebenarnya kita tak nafikan bahawa ada sudut kematangan di situ dalam ilmu. Jadi sebab itu tuan-tuan, kalau satu perkara besar ni bagi pandangan ustaz lah, bukan tak suka pada orang muda, tidak, tapi kalau muda-muda besar dia mesti diberi kepada orang yang ada sudut keilmuan dan sudut kematangan. Itu sangat-sangat pengalaman, sangat-sangat penting. Walaupun budak ni bijak Ustaz, betul? Tak nafi bijak tu. Tetapi dalam menguruskan satu benda memerlukan kepada pengalaman. Kena tengok dulu, kena tajribah ada yang berterusan, kemudian akhirnya kematangan itu sangat-sangat perlu. Jadi sebab itulah biasanya tuan-tuan dalam perkahwinan muda ni banyak gaduh sikit. Betul kan? Betul. Kalau biasanya gitu. Bila tua tu dia slow. Tak gaduh mana. Tak gaduh mana. Gaduh pun slow-slow je. Jadi punca kenapa tuan-tuan? Itu tahapnya. Jadi dengan sebab itu umur 40 ni ada satu perkara yang sangat-sangat penting lah untuk dilihat. Baik Ustaz, alhamdulillah, terima kasih atas pencerahan. Kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapakah di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Ruslah Abdul Muttalib dari Shah Alam. Okey. Saya ingin bertanyalah pada Ustaz. Okey, silakan. Macam mana kita nak mendidik anak, kalau saya sekarang ni tingkat cucu lah. Okey. Cucu kita ni untuk sayang dan cinta pada Al-Quran pada kecil, daripada umur kecil lah, kata 2 tahun ke 3 tahun. Macam mana, sebab ada contoh-contoh yang saya dah tengok, umur macam Ustaz cakap tadi lah, 5 tahun dah khatam Quran. Di Malaysia ni juga ada tapi saya tak boleh sebut namanya, dan saya sangat kagum lah dengan seorang bapa ni yang telah mendidik anaknya sehingga sayang, dan saya tengok bacaan Qurannya Masya Allah baik sangat. Itu saja Ustaz, saya mohon pencerahan daripada Ustaz sendirilah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Rosnah kita dari Shah Alam. Ni dah bayi-bayi cucu Ustaz kan? Betul Ustaz, macam mana kita nak pupuk rasa cinta kepada Quran sejak kecil lagi? Ya. Terima kasih kepada Hajah Rosnah. Sebenarnya tuan-tuan, kita semua di dalam proses tersebut. Ustaz sama, Hakim sama, dan semua yang ada di luar keluarga besar kita ini tetap untuk mendidik generasi kita, anak cucu kita. Jadi tuan-tuan, macam mana caranya? Pertama sekali Ustaz melihat kita kena latih minat. Betul. Latih minat. Dan latih minat ni bukan besar baru latih, tak jadi. Dia kena latih minat pada kecil lagi. Jadi kecil itu biasakan dia mendengar Al-Quran, biasakan kita baca Quran untuk dia, biasakan kita selalu kalau ada buat teka-teki pun biar teka-teki itu ada kait dengan Quran. Jadi latihan-latihan ini sangat perlu. Sebab satu tahap bila umurnya, contoh yang bila masuk sekolah menengah, sekolah mana nak pergi? Tak. Dia nak pergi tak sekolah tahfiz? Nak? Sebab dia ada dah. Dia ada minat. Ada minat tadi. Dia nak pergi sekolah tahfiz. Dia dah mula muncul. Betul, kan? Itu kenapa? Kerana dia tak ada minat. Jadi minat tu kena dilatih daripada kecil. Jadi tuan-tuan, Ustaz nak bagi contoh lah. Anak Ustaz yang kecil ada tu, jadi cara dia 7 tahun, dia bukan menghafal keseluruhan, tapi masa dia mulutnya dah boleh bercakap itu, Ustaz untuk suruh dia menghafal juzuk yang ke-30. Nak baca Quran tak reti lagi. Jadi cara macam mana? Dek, macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ikut itu Ustaz buat ni di atas kereta lebih kurang dalam masa 2 bulan. Jadi dia ada dalam kita masa balik rumah atas kereta tu, dia ikut gitu hampir 2 bulan. Juzuk 30 boleh ingat. Subhanallah. Ini budak punya, dia bersih kan? Betul. Jadi kalau tuan-tuan nak beri handphone sahaja memanglah susahlah. Jadi adjustkan supaya dia kecenderungan budak ini dilorongkan minatnya kepada Al-Quran. Carilah apa-apa tapi mesti berkait dengan Al-Quran. Asasnya kena baca
kena dengar, kena faham tadi dengan Al-Quran. InsyaAllah, yakinlah tuan-tuan, akan ada kesan yang sangat-sangat bagus. Baik, jadi tugas berat kepada kita ibu bapa ni kena tanamkan minat. Ya, Bila dah tanam. minat, insya-Allah dia suka nak baca Quran, suka nak menghafal Quran, insya-Allah. Baiklah, kepada keluarga besar Tanah Ustaz, kita nak berehat seketika. Insya-Allah kita kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Dan saya nak mengucapkan terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi kekal sehingga saat ini. Dan terima kasih juga kepada anda yang telah tulis balik apa yang telah Ustaz kongsikan dan yang telah tekan butang share untuk kita sebarkan manfaat perkongsian kita pada pagi ini. Baiklah, sebelum kita meraihkan ayat yang terakhir, ayat yang ke-16, saya tertarik dengan apakah asbabun nuzul, Ustaz, pada ayat yang 15 kita bincangkan sebentar tadi. Baik, terima kasih Hakim dan tuan-tuan muslimin rahmatullah sekalian. Ayat ini sebenarnya ada di sebaliknya ada satu sebab nuzul berkenaan dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bila disebutkan hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai. Ya Allah, berilah aku satu sifat boleh bersyukur kepadamu, an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah, kepada aku dan juga syukurnya kepada kedua ibu bapa aku dan juga supaya aku boleh berbuat kebaikan. Dan tuan-tuan, kata para ulama, kebanyakan mufassirin menyebutkan bahawa ini rujuknya kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kenapa? Kerana Abu Bakar satu-satunya yang Allah anugerahkan rezeki ini, iaitu dia masuk Islam, kedua ibu bapanya masuk Islam, anak beranak lelaki perempuan semua tu masuk Islam. Jadi yang muhajirin tak berlaku pada awal, begitu tak berlaku. Inilah keluarganya. Jadi dia tengok orang lain tak ada, hanya dia sahaja yang Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Nikmat kamu pada aku tu, kepada aku, kepada mak ayah, ahli keluarga, zurriyati, dan aslih li fi zurriyati, dan begitulah seterusnya. Ini maknanya satu kelebihannya yang besar kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bahkan tuan-tuan, Abu Bakar ini mempunyai satu latar kehidupan yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Islam. Nah, kita tengok dengan jelas macam mana cerita dia membantu Nabi semasa hijrah. Dia berada dalam gua surnya, kemudian dikejar oleh musyrikinnya apa semua, sehingga pada adatnya tuan-tuan, kalaulah ditemui oleh para musyrikin, apa akan jadi? Kita kata mati. Pada adatnya. Tapi dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah disebut dalam ayat Al-Quran, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghar. Ada dua orang di dalam gua tersebut, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Sehingga dia dekat takut, maka Rasulullah kata, la tahzan, jangan kamu takut, jangan kamu sedih, bahawa innallaha ma'ana. Ini kehebatan ataupun ketinggian Abu Bakar. Subhanallah. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Kita teruskan dengan soalan yang ke-16. Soalan ke-16 pula. Ayat 16 biasalah hujung-hujung ni. Dari Izzara bertanyakan di Facebook, Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam.
Ayat 16. Dalam ayat 16 menjelaskan Allah ampunkan kesalahan-kesalahan hamba-Nya. Bagaimana pula seandainya seseorang itu sentiasa melaksanakan amalan kebaikan namun tidak memaafkan kesalahan sesama manusia? Apakah itu juga menjadikan dia dimasukkan ke dalam syurga disebabkan amalannya? Yang kedua, apakah syarat-syarat yang perlu ada agar amalan seseorang itu diterima sebagai amalan kebaikan yang memasukkan seseorang itu ke dalam kumpulan ahli syurga yang kekal abadi? Mohon pencerahan Ustaz. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Izara atas soalan. Silakan. Baik, terima kasih kepada Izara, soalan yang sangat baik. Tuan-tuan muslimat rahmati Allah sekalian. Menyentuh kepada soalan pertama, iaitu seorang tu buat kebaikan. Tetapi dia nak maafkan kesalahan orang tu payah. Ya, betul. Dan sebenarnya tuan-tuan, bukan Izara je rasa payah. Orang lain pun sama, ustaz, hakim pun semua. Kalau nak benda kecil okeylah kot. Nah, dia sekeh kita sekali. Okeylah, tak apalah saya maafkan. Cuba benda besar. Allah. Kena tuduhan yang sangat memalukan kita. Allah Akbar. Contoh dalam suasana pejabat, kita difitnah. Nak maafkan macam mana tu tak? Maruah kita. Maruah kita. Jangan. Jadi dia pun ada komplot pula, geng-geng dia untuk menyerang kita, mengutuk kita dah seumpamanya. Jadi kita di pulau dan seterusnya. Tuan-tuan muslimat rahmati Allah sekalian. Dia tak ada siapa benda kata benda ni ringan. Benda ni berat. Tapi tuan-tuan, kita lihatlah kepada orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala uji perkara yang sama. Siapa dia tuan-tuan? Termasuknya adalah yang paling hebat, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah yang saya nak sebutkan di sini. Baginda sallallahu alaihi wasallam, isterinya Aisyah dituduh berzina. Wah, isteri Nabi itu. Nah, dalam kisah Bani Mustalik, tuan-tuan boleh rujuk semula perkara ini. Rasulullah bawa isterinya Aisyah ni ke tempat Bani Mustalik, iaitu bila Rasulullah menerima Bani Mustalik ini nak buat jahat kepada Islam, Rasulullah pergi dengan tentera. Tapi masa tu bawa Aisyah. Kemudian ringkas cerita, bila balik, Aisyah tertinggal tengah jalan kerana dia pergi buang air, qada hajat. Malam-malam tu tertinggal dia. Kisah yang panjang. Kemudian balik. Sampai di Madinah, tak ada Aisyah. Cari, rupanya ada seorang tentera Islam yang duduk belakang. Biasanya tentera Islam ni ada belakang sekali. Dan Safwan bin Mu'attal. Safwan Mu'attal ini, tentera yang akhir sekali, dia tengok belakang tu, kok ada tentera orang jahat apa semua kan, yang tertinggal seumpamanya. Dia tengok, ada satu orang pergi dekat dalam keadaan bulan mengambang. Dia kata, aku kenal, aku pernah tengok Aisyah, ini Aisyah. Allah. Jadi Safwan kata, tak apa, naiklah kuda aku tariklah. Naik kuda sampai ke Madinah. Orang pun tuduh Safwan dan Aisyah berzina. Na'udzubillah. Maka tuan-tuan, Rasulullah diuji ni selama berapa lama tuan-tuan? Hampir 30 hari. Sebulan. Kita kata, kalau dah kena gitu, esok turunlah wahyu. Tak ada tuan-tuan, diuji 30 hari lama. Rasul. Jadi akhirnya bila turun ayat ini tuan-tuan, membersihkan Aisyah, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum, sehingga ayat nombor 26, tuan-tuan rujuk surah An-Nur. Surah An-Nur, ayat nombor 11 hingga nombor 26. Saya rujuk ayat itu, cerita yang panjang. Dan membersihkan Aisyah bahawa dia bukan perempuan yang berzina. Nah, maka pada masa itu tuan-tuan, Abu Bakar sebagai bapa kepada bapa kepada Aisyah, dia pun carilah orang yang tuduh. Orang tuduh ni hukum kepada dia, menuduh ni panggil qazaf. Qazaf ni dia kena rotan 80 rotan kerana tuduhan tersebut. Maka dia cari salah seorang yang menuduh ni, siapa dia? Pak saudara Aisyah sendiri, sepupu Abu Bakar. Namanya Mistah bin Usasah. Mistah bin Usasah. Lebih teruk lagi, Abu Bakar ni beri bantuan, dia miskin, dia beri bantuan bulanan kepada Mistah. Allah. Kau pula suruh tuduh anak aku. Aku dah layan kau baik. Baik, begitu baik aku tuduh pula. Maka tuan-tuan, Abu Bakar kata apa? Dengan keadaan marah. Ni kita kata manusia dah. Dia marah. Dia kata, lan unfiquka abadan. Aku tidak akan beri nafkah kepada kamu selama-lama. Tak payah minta lagi, tak ada dah. Allah. Zero. Tapi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ini. Kita perhatikan sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي
القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. Janganlah orang kaya kadang kamu tak nak lagi nafkahnya, tak nak tolong orang miskin dan seumpamanya. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, kamu tak mahu Allah ampunkan kamu? Maka dia jawab apa? Bila turun ayat ini, Abu Bakar kata, Allah uhibbu an yaghfirallahu li, aku nak supaya Allah ampunkan aku. Dia jumpa balik Mistah, aku tukar Allah turunkan, aku tarik balik, aku beri sambung kepada kamu. Tuan-tuan, orang ini telah menuduh anak kita betul. Nah, bila betul ini, kita tarik dan kita beri balik kepada dia dengan sebab perintah ataupun dengan sebab anjuran daripada Al-Quran, daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agak-agak kita boleh buat, tuan-tuan. Subhanallah. Jadi nak marah tu tentulah. Betul. Tapi oleh kerana aku cinta bahawa Allah nak ampun itu, aku nak. Jadi biarlah yang lain ini jadi kecil. Jadi kalaulah boleh, ini yang kita buat sama-sama, tuan-tuan. Termasuklah kisah lebih hebat lagi, iaitu kisah Nabi Yusuf memaafkan adik-beradiknya yang nak bunuh dia. Cakap mudah. Betul. Tapi itulah hakikat dalam sejarah. Rasul ini dia tunjukkan satu perkara yang contohnya daripada dia sendiri. Betul, Ustaz. Ya. Hari ini kita, orang kata cakap senanglah. Ya, tapi kita nak dari sudut praktikal nak maafkan orang tu susah. Tapi kalau kita nak keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maafkanlah mereka yang telah buat salah dengan kita. Baiklah Ustaz, kita sudah berada di penghujung. Mungkin Ustaz ada sedikit kesimpulan tentang perbincangan kita pada pagi ini. Alhamdulillah, tuan-tuan, rahmat Allah sekalian. Ustaz nak simpulkan perkara ini daripada awal perbincangan, daripada semalam lagi sebenarnya. Yang kita sama-sama ini ambillah pada hari ini, tuan-tuan, kita ambil nombor satu adalah istiqamah. Hanya ini saya cara untuk kita jauhi 3 ta tadi. Itu ujian takhta, ujian wanita dan ujian harta. Tiga-tiga ini akan Allah uji sesiapa sahaja, tak payah tuju kepada orang lah. Kita tetap akan diuji oleh Allah. 3 ini, cara untuk menghadapi ialah istiqamah dengan ajaran Allah dan Rasul. InsyaAllah kita akan terlepas daripada perkara ini. Ustaz, terima kasih atas kesimpulan, dan mungkin Ustaz ada sedikit doa sebagai penutup program kita pagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru kita yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini. InsyaAllah kita jumpa pada esok hari bersama dengan panel dan guru yang lain. InsyaAllah teruskan bersama kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Akhir kata, mentari pagi terbit di timur, burung-burung tebar berkicauan. Semakin hari bertambah umur, apalah gunalah untuk perkara kebaikan. Saya Da'i Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.